Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 11 Muharram 1444 bersamaan dengan 9822 kita dapat teruskan pengajian kita siri yang ke-10 dalam tafsir surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad, surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. Surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. InsyaAllah kita akan tamatkan surah Muhammad dengan siri ini. Kemudian kita akan pergi surah lain pula, Suratul Fathi. Jadi untuk catatan, untuk rekod para pelajar, ini adalah merupakan siri yang ke-10. Maknanya surah Muhammad ini ada 10 kuliah. 10 kuliah yang sempat kita sampaikan secara ringkas-ringkasnya. Kita kata Alhamdulillah. Walaupun secara ringkas, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat memahami isi kandungan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ini. Baik para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita baca ayat dulu, ayat 36. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1122. Comel dia. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا أمثالكم. Balik kepada huraian ayat kita.
Balik kepada huraian ayat kita ni. Ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dua perkara tu hawi kita ini. Ingatlah bahawa kehidupan dunia yang tidak berdasarkan iman dan taqwa hanyalah ibarat la'ibun, permainan, lahwun, hiburan. Apa beza di antara dua ni? Kenapa Tuhan sebut dua? Kalau kata la'ibun tak apa dah, tapi ada beza. Tuan Syekh kata, tengok penjelasan 1371. Tengok nota kaki nombor 1371. Kita nak tengok apa dia maksud lahwun wa la'ibun. Kitab kita ni senang dia bagi. 1371. Setelah tengok muka surat 863. Bagi jemaah yang ada pimpinan Jawi, 863. Setelah diterangkan pada ayat-ayat yang lalu bahawa kaum kafir musyrik mengaku bahawa Allah jualah yang menciptakan seluruh alam dan dialah yang memberi rezeki, dalam pada itu mereka tergamak menyembah yang lain. Dia sembah lain pula kerana terpedaya kepada kesenangan dunia. Lalu diterangkan dalam ayat ini bahawa kehidupan dunia itu dan kesenangan yang mereka puja-puja itu tidak akan kekal. Tapi dalam ayat ni, ayat Al-Ankabut ayat 64 ini, Allah mula dengan lahwun wa la'ibun. Main-main, lara dan main-main. Tengok dalam ayat kita ni la'ibun wa lahwun. Ada kenapa dia mula situ, mula sini. Tengok nota. Ibarat hiburan dan permainan yang terhad waktunya dan lenyap setelah selesai dilakukan dengan tidak membawa sebarang faedah atau manfaat apabila seorang meninggal dunia. Macam kita hari ni lah, bila kita kata, mari kita pergi bermain. Nak main apa? Main bola ke, main badminton, main berlari-lari. Sudah main, tak ada apa-apa yang kamu boleh bawa balik rumah, lain pada bawa balik, makan nasi banyak sebab letih. Itu dia panggil la'ibun. Main je, tak ada apa. Jadi dunia ni pun kalau kita tak bermain atas dunia ni, tak ada benda yang kita boleh bawa ke akhirat. Tak ada manfaat. Tetapi kehidupan yang sebenarnya dan yang kekal hidup selama-lamanya ialah kehidupan di negeri akhirat. Kalaulah mereka menyedari dan mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan tergamak mementingkan dunia semata-mata dengan melupakan akhirat. Dan tentulah mereka akan menjauhi perbuatan syirik dan maksiat dan mengisi kehidupan mereka di dunia dengan iman dan amal-amal yang soleh untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka yang kekal di akhirat esok. Itu huraian secara umum lah. Huraian itu dia panggil secara umum. Balik kepada ayat kita. Ayat 36. Allah kata, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Main-main dan hiburan. Dia main-main ni biasanya dia lara gitu ya. Tapi hiburan ada kalanya banyak masalah. Hiburan dia pergi ke maksiat, benda mungkar. Oh, malam ni ada pesta hiburan. Biasa dalam kepala kita akan nampak ada benda mungkar akan berlaku. Tapi kalau kata la'ibun, main-main. Nak gimana tu? Macam budak-budak kecil. Nak gimana? Naik basikal. Nak gimana? Saja nak pergi main basikal. Tak ada apa faedah. Faedah adalah berpeluh tu. Tapi faedah untuk akhiratnya langsung tidak ada. Maka kita mengatakan itu dia panggil la'ibun wa lahun. Main-main dan hiburan. Hiburan ada masalah. Sebab dia akan menyentuh benda lain dalam perkara. Ada kita tengok huraian ulama dalam tafsir nanti. Ni baca terjemah yang baru ni.
Ini ayat menyebut kepada kita tentang innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. La'ibun wa lahun. Wa in tu'minu wa tattaqu. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, yu'tikum ujurakum, Allah akan memberikan kepada kamu pahala bawaan amal kamu. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak meminta kepada kamu akan harta benda kamu, melainkan untuk memberikan kamu barang yang lebih baik daripadanya. Itu je. Tuhan kata bagilah hutang. Man yuqridullaha qardan hasana. Allah gambarkan sedekah kita beri ini seperti kita beri hutang kepada Allah. Kenapa? Sebab orang berhutang dia kena bayar. Orang berhutang dia kena bayar. Jadi gambarannya seperti itu. Seolah-olah nampak Tuhan mesti bayar apa yang kita buat. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita pergi jauh dalam tafsir, kita tengok dulu munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala perintahkan orang mukmin supaya meninggalkan maksiat, kerana dia boleh menggugurkan amalan. Kita dah sebut beberapa benda, perkataan atau perbuatan yang boleh menggugurkan amalan. Gugur secara total ataupun gugur juz'i, secara kecilan. Maka dalam ayat yang lepas juga Allah Ta'ala perintahkan supaya orang mukmin teruskan perjuangan untuk berjihad menentang musuh-musuh yang menyekat orang daripada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Malah Allah kata apa? Kamu tertinggi, kamu akan dapat pertolongan Allah. Allah Ta'ala tak kurangkan pahala kamu. Maka dalam ayat ini Allah peringatkan kepada orang mukmin, hati-hati ketika kamu nak berjuang, di sana ada perangkap syaitan. Perangkap syaitan iaitu cuba nak menyekat jalan kamu daripada meneruskan perjuangan, iaitu jalan main-main dan juga melalui hiburan. Satu. Maka dalam ayat ini, dalam munasabah juga Allah Ta'ala sebut kita tentang di antara sebab-sebab yang menyekat manusia daripada jalan Allah, iaitulah maksiat. Maksiat itu mari daripada syahwat. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita dalam ayat ini bahawa dunia ini itulah hakikat sebenar dunia. Apa dia hakikat sebenar dunia? Tengok semula ayat. Ini tafsir ayat. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya hakikat dunia itu iaitulah main-main, permainan. Ai la'ibun la faidata fiha. La faidata minhu. Maknanya permainan yang tak ada faedah untuk akhirat. Wa lahun, tulis itu pelajar. Lahun, hiburan yang melekakan manusia daripada mengingati Allah. Kamu, wahai orang mukmin, jangan terpedaya yang menyebabkan kamu lemah daripada berjihad pada jalan Allah dengan sebab la'ibun walahun, lahun walaibun. Baik, apa kata ulama tafsir? Dia kata, qala Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia kata, la'ibun, permainan, iaitulah perkara yang kita buat tidak ada keperluan darurat pun kita buat tu, tapi suka-suka je, dan dia tidak memberi pulangan yang baik di akhirat, maka itu dia panggil la'ibun, main-main. Adapun lahun, hiburan, wa in syaghalahu wa dahasyahu amuhimati fahuwa lahun. Tapi bukan sakat hak ni main saja ya, tak ada kerja. Tapi kalau dia mengganggu perjalanan ibadat kita, mengganggu perjalanan kita ke akhirat, maka itu dia panggil lahun, hiburan yang melekakan. Hiburan dia melekakan.
Sebab tu dia panggil malahi, tempat hiburan. Leka lah. Orang pergi situ tak ingat ke Tuhan dah. Duk ingat ke nak bersuka-suka saja. Kata di seorang pakar bahasa, pakar lughawi, nama dia Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Askari ini pakar dalam sudut bahasa, dia ada kitab dia nama Al-Furuq Al-Lughawiyah. Perbezaan dari sudut bahasa. Apa dia beza? Dia kata beza di antara lahwun, hiburan dengan la'ibun, permainan ni, dia kata la lahwa illa la'ibun. Tidak ada hiburan kecuali dia tu satu permainan. Tapi waqad yakunu la'ibun, ada katanya dia ni permainan tapi bukan hiburan yang melekakan. Main saja-saja. Ada juga. Maknanya lahwu itu lebih besar. Allahu Akbar. Dinamakan lahwan, hiburan yang melekakan, sebab apa? Li'annahu yashghalu amma ya'ni, kerana dia menyibukkan kita daripada benda yang sepatutnya kita buat. Benda yang kita patut buat, kita tak buat. Kita gidik buat benda yang tak ada faedah. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, Alhaakumut takasur, yang melekakan kamu, melarakan kamu, melalaikan kamu. Apa dia? At-takasur, nak banyak harta. Sibuklah kita. Sebab itulah kita tengok hari ni, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita ni, buka kedai laku. Siapa tak pandai nak tutup itu, dah. Oi, kita sepatut pukul 10 tutup. Mula-mula awal lagi. Waktu solat boleh berhenti sebentar. Ni semaya pun tak boleh berhenti dah. Pukul 10 tak boleh berhenti. Pukul 12 tak boleh nak break lagi, contohnya. Dia mula mari. Pasal Allah Ta'ala bagi laku. Sedangkan kita pun tak jumpa dah. Maya Isya tak tahu pukul 12, pukul 1 pagi dah. Ini masalah. Kata di Syekh Sa'di, dia kata la'ibun fil abdan. Ini satu huraian yang ketiga. La'ibun, permainan dengan tubuh. Lahwun fil qulub. Yang kata hiburan tu yang mereka kata dengan hati. Boleh juga. Lahwun bil abdan, la'ibun fil abdan wa lahwun fil qulub. Yang pentingnya para jemaah sekalian, dua benda ni memang berbeza. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dua kali. Allah Ta'ala sebut innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dalam suratul An'am tadi ayat 232, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Ini samalah. Dalam suratul Hadid ayat 20, tanda lagi. Tuhan kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ada tambahan lagi. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Dalam suratul Hadid ni panjang. Dunia itu la'ibun, mainan. Lahwun, hiburan, suka-suka. Zinatun, perhiasan. Wa tafakhurun, berbangga-bangga dengan ramainya anak, banyaknya harta. Ila akhiril ayah. Yang penting bagi kitanya, Allah Ta'ala sebut di sini, kalau kamu nak selamat, tengok ayat. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan kepada kamu pahala amalan kamu. Tuhan janji pahala amalan kamu. Ai wa in tu'minu wa tattaqullaha bimtisali awamirihi wajtinabi nawazi. Kalau kamu beriman, bertakwa kepada Allah dengan melakukan suruhan, meninggalkan larangan, wa min zalika al-qiyam, di antaranya bangun, bangkit menentang musuh-musuh Islam. Mana ayat ni ayat jihad. Sebab itulah surah Muhammad ni nama yang kedua dia Suratul Qital. Surah yang menyebut tentang peperangan. Suratul Qital. Maka kita, siapa dia bangkit
berjuang, meninggalkan benda-benda yang main-main dan lara-lara, maka bagi mereka pahala yang besar. Alhamdulillah. Yu'tikum ujurakum. Dalam surah Ali Imran ayat 179 Allah kata wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Kalau kamu beriman, kamu bertakwa, bagi kamu pahala yang besar. Di akhir ayat Tuhan kata wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak meminta kepada kamu akan harta benda kamu, melainkan untuk memberikan kamu barang yang lebih baik daripadanya. Jadi Tuhan tak minta, cuma Tuhan suruh kita infak tu untuk apa? Untuk kegunaan kita di akhirat esok. Jadi kalau kamu nak berbekal perjalanan di akhirat, kata orang sebagaimana kata di ahli fikir, dia kata kai kapan, tulis ni, kai kapan tak ada poket. Apa makna? Apa makna kai kapan tak ada poket? Maknanya kita tak boleh bawa duit nak pergi dalam kubur. Yang kita boleh bawa apa? Tak ada apa-apa. Bawa kita kain 3 lapis. 3 helai kain masuk dalam kubur. Tak ada poket. Nak bawa duit tak boleh. Mana harta kita tak boleh pergi sekali dengan kita, tapi kita boleh mengirim harta kita untuk menunggu kita dalam kubur. Inilah yang kita. Jadi Tuhan kata aku tak minta untuk aku, tapi aku minta untuk bekalan kamu. Ayat 37. In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Tabiat kamu wahai manusia, jika Allah meminta kepada kamu akan harta benda kamu serta mendesak kamu memberikannya, nescaya kamu akan berlaku bakhil, kedekut. Allahu Akbar. Manakala Tuhan minta, kedekut kopi. Dan kebakhilan itu akan melahirkan kemarahan dan kebencian kamu. Lah itu pula wa yukhrij adghanakum. In yas'alkumullahu amwalakum. Andai kata Tuhan minta harta kita, tamtani'u, kamu sayang, kamu bakhil, maka Allah Ta'ala akan zahirkan apa yang adalah hati kamu, sifat bakhil kamu itu Tuhan akan sebut. Sebab itulah Nabi SAW sebut as-sadaqatu burhan. Tulis ni baca, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa nama burhan? Tanda keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana kita yakin, kita percaya bahawa kita akan dapat pulangan balasan daripada apa yang kita beri, maka kita sedekah, banyak infak. Jadi infak itu sendiri adalah merupakan apa? Burhan, tanda orang itu beriman. Tengok ayat. Ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang bertabiat demikian. Kamu diseru supaya berderma dan membelanjakan sedikit daripada harta benda kamu pada jalan Allah. Walaupun kamu bakhil, Allah ajar kepada kita supaya berderma, supaya berinfak. Faminkum man yabkhal. Maka ada di antara kamu yang berlaku bakhil. Ada yang bakhil. Tengok munasabatul ayah, susunan ayat. Setelah Allah Ta'ala sebut ada di kalangan manusia yang bakhil, kalau kita minta harta dia tak mahu bagi, dalla alaihi biman yabkhal minhum.
Maka Allah kata, apa yang kamu bakhil itu hai manusia? Juz'un yasir. Sikit yang aku minta. Kalau zakat 1/40. Mana kalau kita ada 40,000, zakat baru 1,000. Hak pakai miskin baru 1,000. Kita boleh guna lagi 39,000. Banyak ke sikit? Banyak. Kalau kita ada 40 juta, 1 juta untuk pakai miskin, 39J lagi untuk siapa? Untuk kita. Maka infak tu tak banyak mana. Tapi apa kalau dah bakhil, jadi banyak bagi dia. Orang yang bakhil dia jadi banyak. Allah Ta'ala nak uji kita dengan apa? Dengan infak. Ada orang ni macam-macam. Kita jumpa macam-macam kan. Hak bakhil, hak tak bakhil, hak murah. Allahu Akbar. Ni bila ada orang dengar pondok kita ni buat strategi susunan baru. Pondok-pondok lama hak buruk tu kita buang. Kita buat hak baru, comel, jujuk molek. Ramai pakak nak mari. Kita kata tak banyak tu. Takut lebih dia punya bajet pula. Mana ada orang yang baik-baik, alhamdulillah. Dia tahu pulangannya dia akan letak di mana. Dia tahu dia nak letak di mana dia punya pulangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kata walillahil hamd. Baik. Tuhan kata, "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Padahal sesiapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Dia kopi bakhil. Bakhil. Bila Allah Ta'ala minta supaya kita derma, tak mau keluar duit. Macam-macam kita ni. Nah, setengah orang ni dia mudah derma, setengah orang ni payah. Kalau orang mari minta derma, marah lalu. Cuma tak tahannya hak minta derma ke alam maya ni. Dia panggil scam ke scammer. Ni tak tahu. Hari-hari duk minta derma. Orang duk kuliah dia minta derma. Duk mari tunjuk gambar anak dia lah, tunjuk macam-macam. Kita kata kalau awak duk sini dekat dengan saya, insya-Allah kita tak akan benar dia lapar dengan izin Allah. Kita akan bagi bantuan. Ni duk tak tahu wujud dunia mana, kita pun tak kenal dia. Hari-hari pagi petang duk atas WhatsApp. Kita kata carilah imam-imam, pendakwah-pendakwah yang berdekatan. Baik, duk main gitu. Kali habis orang atas dunia, dia atas WhatsApp belaka. Kita bukan tak nak bagi, tapi tak tahu siapa orang ni. Ini masalah. Duk mengaku je saja. Maka kata Allah Ta'ala kata, "Wa may yabkhal bimalihi", siapa dia bakhil dengan harta dia, fala yunfiqhu fi sabilillah, dia tak nafkah pada jalan Allah, fa innama yahrimu nafsahu minats thawabi wal khairil jazil. Orang ni orang yang telah menghalangkan dirinya daripada mendapat pahala yang besar dan kebajikan yang banyak. Rugilah kita. Orang bakhil ni orang rugi dunia, rugi akhirat. Atas dunia apa harta dia, lepas dia mati jadi hak orang lain. Bila dia mati jadi hak siapa? Jadi hak orang. Dulu anak nukil satu cerita seorang jutawan mati tak ada anak, tak ada bini. Ingat tak? Sanak cerita ni daripada Syekh Arifi, daripada Riyadh, Arab Saudi. Dia cerita, dia kata cerita benar berlaku. Seorang jutawan mati, tak ada anak, tak ada bini. Mana tak tahu siapa. Akhir kali pihak mahkamah pegang harta dia untuk dicari siapakah yang berhak menerima pusaka. Mana ya, kalau tak ada anak dia pergi ke adik-beradik, anak saudara, mana waris-waris dia lah. Jadi orang Arab ni mudah cari, dia ada qabilah. Nama qabilah al tu. Itu dipanggil qabilah. Cari, jumpa. Setelah disiasat bawa ke mahkamah, didapati 3 orang berhak menerima pusaka. 3 orang.
Cerita ringkas ni, kalau nak panjang sedap lagi. Bila sampai di mahkamah, qadi panggil. Tuan, awak, fulan. Ya, kami. Keluarga kamu bernama sekian, mati. Kenal tak? Kenal. Mu tahu tak dia ada harta? Dia tahu, dia kaya. Tak tahu banyak mana, kaya. Tak apa. 3 orang ni berhak menerima pusaka. Anda terlupa dah angka sebenar. Seorang-seorang boleh berapa juta tau? Bukan ratus ribu, juta seorang. 3 orang ni boleh jutawan segera. Bila selesai daripada masalah, qadi minta dengan 3 orang ni sikit sumbangan untuk kita buat wakaf kepada si mati. Dia tak ada anak, tak ada anak beranak, tak ada apa ni. Jadi tak ada orang lah ingat dia. Jadi kita buat satu masjid ke, kita wakaf atas nama dia. Sekurang-kurangnya orang pergi semaya boleh pahala, orang pun ingat ke nama dia. Dengar ni jawapan. Hak pertama kata Allah, Tuan Qadi, minta maaf lah saya ni hutang banyak, masalah banyak, tak mau bagi. Padahalnya juta duit tu. Kalau bagi 200 ribu, 500 ribu seorang pun banyak. Dah. Tak bagi. Jawapan yang kedua. Dia pula ada hutang banyak. Yang penting tak nak bagi. Tok Qadi pun mengeluh. Jawapan yang ketiga paling sentap. Dia kata, Tuan Qadi, si mati ni, dia tidak mendapat manfaat daripada harta dia waktu dia hidup. Lepas dia mati pun tak payah. 3 reject, tak mahu buat apa. Tok Qadi kata, Masya Allah, Tabarakallah. Itu je nilai dunia yang kita miliki. Jadi siapa dia sayang? Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa dia bakhil untuk diri dia sendiri. Tahu apa? Tengok. Setelah bagi pusaka juta-juta, minta sikit seorang nak ambil buat wakaf masjid kepada si mati, tak ada siapa setuju. Apa nak buat? Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita sendirilah buat. Kita sendirilah sedekah untuk kita. Jangan tunggu anak-anak kesian belas esok. Belak. Kecewa kita dengan harta kita. Aku tinggal banyak harta ke anak aku. Tak ada siapa pun mari sedekah kat aku. Allahu Akbar. Ingatlah. Kita sayang ke tak sayang harta kita, buat sekarang. Allah kata apa? Wallahul ghani wa antumul fuqara. Dan ingatlah Allah Maha Kaya, tidak berhajat pada sesuatu apapun, sedang kamu semua orang-orang miskin yang sentiasa berhajat kepadanya pada serba-serbinya. Kita yang fakir. Allah Ta'ala kaya, tak perlu pada kita. Kita yang pakai perlu kepada Allah dalam semua keadaan. Allah tak berhajat pada harta kita, tapi kita berhajat dengan harta kita untuk mengambil manfaat bekalan ke akhirat. Tulis tuan-tuan, harta tak boleh pergi bersama dalam kubur kerana kain kafan tak ada poket, tetapi harta boleh menunggu kita dalam kubur. Allahu Akbar. Baik, akhir ayat ini sentap. Allah Ta'ala bagi pukulan berat kepada kita. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berderma, mu ada depan ni tak mau derma, Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Wa in tu'ridu, manakala orang dekat ni tak mau derma, tak mau ikut kita punya ajaran, tak mau terima apa yang kita bawa, Allah Ta'ala akan ganti orang lain yang akan mari. Thumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka bukanlah seperti orang yang telah pergi. Ini ayat ini panjang para jemaah sekalian. Allah Ta'ala cerita kepada kita bahawa pejuang Islam,
pencinta sunnah Nabi SAW itu akan ada sentiasa. Kumpulan ni tak nak, ada kumpulan lain. Sebab itulah dikatakan, kadang-kadang orang yang membela agama itu orang bukan orang agama. Yang membela agama bukan orang yang mengaji agama. Ada berlaku kes banyak. Allahu Akbar. Satu masa kita berjalan dengan sahabat-sahabat ni. Dalam kumpulan kita ada macam-macam. Ada hak mengaji agama, ada hak mengaji tak mengaji agama. Tapi kadang-kadang yang hak agama ni, minta maaf lah sekali saya cakap, saya pun mengaji agama juga. Sepanjang rehlah dalam perjalanan kita tu asyik duduk buah ya. Buah suka-suka, cara kau nak bini. Ada orang lain pula dalam perjalanan dia dengan penuh strategi. Berhenti satu tempat, kita mesyuarat. Kita bincang cara santai. Kita kata macam-macam ada orang. Hari ini kita tengok orang yang mengaji agama. Tapi mereka tidak membela sunnah Nabi SAW. Allah hantar bagi orang lain yang bela. Orang lain yang tak mengaji secara tinggi-tinggi, secara kuat-kuat. Mereka ni pula bela. Hak mengaji agama ni kau duk sebar ke hadiah palsu. Ni duk sebar ke video ular di zaman Aisyah. Ular dalam kubur. Kita kata ustaz, murajaah lah dulu sebelum duk cerita ke orang kampung benda pelik-pelik. Tapi hak tu suka pakai share belakang kampung habis share belakang. Habis Facebook keluar. Jadi kita nak kata apa? Orang yang ngaji agama pula pasal jenis bermudah-mudah dengan jawatan. Orang lain pula yang tulus hemat, tulus siasat. Ini betul ke tak betul? Allahul musta'an. Baiklah. Mana Tuhan kata kalau kamu tak nak, aku ganti orang lain. Tamatlah kita tafsir ringkas surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau orang ni tak nak, orang lain mari. Orang ni tak nak derma, orang lain mari. Orang ni tak nak belajar, orang lain mari belajar. Gitulah suasana keadaan. Jangan bimbanglah. Dunia ni hakaza wa hakaza. Yang pentingnya ilmu yang kita nak bincang, nak belajar, biarlah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Harta yang kita nak infak, biarlah harta itu berguna untuk dakwah, untuk membela Islam, membela sunnah Nabi SAW. Jangan duk habis masa begitu saja, jangan. Baik, kita pergi kepada al-fawaid, faedah, 5 faedah yang kita nak kutip. Faedah yang pertama, ayat yang pertama, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya dunia ini main-main, hiburan. Kata ulama tadabbur, hadza tazhidun. Ayat ini Allah nak didik kita supaya menjadi zuhud dalam kehidupan dunia. Allah perkenalkan dunia. Kita jangan duk habis masa dengan mainan, tak ada faedah. Duk main je cerita dia. Bermain-main saja, menghabiskan masa dengan permainan. Apa nak benar? Cara kau makan minum, cara kau jalan sana sini, la faedah tapi tak ada faedah. Habis duit banyak-banyak pergi travel sana, tapi travel tempat maksiat, buat apa? Apa yang kita nak tengok? Maka ayat ini Allah Ta'ala peringatkan, jangan habiskan masa kamu, jangan habiskan harta benda kamu dengan main-main, dengan lara, dengan hiburan-hiburan yang tidak beri pulangan pada akhirat. Jadi kalau kamu nak betul, nak baik, sifatlah zuhud kita dengan dunia. Jadi kalau kita nak selamat, selamatlah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kedua. Tulis faedah yang kedua. Al-faedatus tsaniyah. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Maaf. Sebelum kita pergi ke yang kedua, ada satu lagi poin. Faedah yang pertama tadi, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Tadi yang pertama kita kata Allah Ta'ala ajar kepada kita bersifat zuhud.
faedah yang sama juga dalam ayat yang sama, tahzirun, amaran daripada Allah kepada kita, janganlah menyebabkan kita terlalu cintakan kepada kemewahan, cintakan kepada kesenangan yang menyebabkan kita menyerah kalah di hadapan dunia, tak mau berjuang untuk menegakkan agama Allah. Jangan. Itu yang pertama. Hari ini orang yang mengaku belajar tasawuf tarekat tinggi-tinggi sebagai satu khalifah besar kepada tarekat yang tertentu, tapi berjalan dengan penuh kemegahan dan kemewahan. Kita mengatakan rupanya tarekat-tarekat itu telah dijadikan bahan tunggangan kepada golongan tertentu untuk meraih kemewahan. Tengok, disambut dengan begitu besar, kereta-kereta mewah. Sebab anak murid ni ta'assub, duduk belanja yang begitu besar. Ini juga salah satu daripada perkara yang kita kena ambil perhatian. Innamal hayatunya la'imun wa lahu. Berselindung di sebalik pakaian-pakaian atas nama kumpulan tertentu, tapi sebenarnya untuk meraih kehidupan dunia yang mewah. Mewah. Pergi haji pun pakai besar-besar. Bahaya. Orang dulu duduk menusuk, duduk berlindung di bawah pokok di Arafah. Kita duduk di bawah kemah dengan pelayan-pelayan tutup aurat pun tidak. Masya Allah, tabarakallah. Pihak tereba-tereba haji ambil lah muhasabah. Kalau kemah macam tu tak usah masuk jemaah haji lah. Orang nak pergi haji bukan lagi tengok jambu arak. Auzubillah. Baik, kita berpindah kepada yang kedua. Qauli ta'ala, man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa dia bakhil? Bakhil balik atas diri dia sendiri. Yubayyin, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, anna al-bukhla dararuhu aidun ilai. Orang sifat bakhil, mudarat dia balik ke atas dia sendiri. Orang bakhil ni, makan minum dia pun terhak. Sedapnya ni nasi arak ni. Berapa sepinggan? 16. Tak tahu daging kambing 16 sepinggan. Tak boleh makan. Kita beli nasi ni tepi jalan, hak 3 rias setengah. Apa punya bakhil? Duit penuh dalam poket, tapi nak masuk dalam perut sendiri pun bakhil pun ni. Susah hidup atas dunia ni. Kalau nak sedekah ke orang lain lagi berat. Jadi tak ada apa. Akhir hidup nak beli ubat, sayang. Nak berubat, sayang. Macam-macam lah kita kata. Duit banyak tapi sayang belaka. Nak apa dah? Allahu Akbar. Nak belanja untuk diri sendiri pun sayang. Akhir kali harta menjadi hak orang. Boleh. Orang bakhil nak berbelanja untuk diri sendiri pun dia sayang. Akhirnya harta dia menjadi milik orang. Apa boleh? Hak milik orang pula bakhil pula. Allahu Akbar. Bakhilun ala bakhilin. Nah, bakhil di atas bakhil. Tak apa. Kalau harta tu pindah ke keluarga yang karim, yang pemurah, kita kata tak apa juga. Dia tulis sedekah walaupun kita sudah mati. Ni bakhil berpindah kepada bakhil. Al-bukhala, ailatul bukhala, keluarga bakhil. Jangan kata haji bakhil, apa dia main itu cerita filem. Tak, keluarga bakhil dia panggil. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Bila Tuhan minta, nampak sangat orang bakhil itu tak nak bayar zakat pun tak nak bayar. Maka ayat ini menunjukkan kepada Allah Ta'ala bila dia uji orang itu dengan harta, kemudian Tuhan paksa, mungkin kena bagi zakat. Tak bagi berdosa. Nampaklah dia tu. Yukhrij adghanakum. Susah dalam duit Islam ni. Orang kaya sikit kena ada cukai lalu. Zakat pun dia panggil cukai. Tak sekira dalam hal cukai pendapatan hak kerajaan tu cerita lain. Ni zakat punya panggil cukai juga ni nak kata apa? Na'udzubillah. Pasal itulah Tuhan uji. Bila dia Tuhan uji dengan peperangan, terserlah orang-orang munafik tak mau pergi berperang, lari balik. Bila Allah Ta'ala uji dengan infak, kita nampak orang bakhil, lari. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Maka kebakhilan itu berat. Sebab itulah bila orang tanya Nabi SAW, apakah sedekah yang paling baik? Nabi kata, sedekah
wa anta sahihun syahihun. Musdekah ketika kamu segar molek dan ada perasaan bakhil dalam hati kamu. Kita lawat sedekah. Tapi kalau sudah duduk, orang panggil duduk di katil putih atau hospital, waya penuh. Oh, aku sedekah sekarang ni. Boleh pahala. Masih berpahala. Tapi sedekah tu sudah kurang daripada martabak. Sebab dia pun tak alu makan. Dia nak makan pun tak boleh. Dia sedekah. Jadi kita sedekah yang paling baik ni, ketika kita masih lagi tamak, nak harta, nak simpan harta, masih lagi sihat, kita sedekah. Itu yang terbaik. Nanti hadis ni kita takhrik dalam dalam catatan, nanti tak sempat lagi. Baik, yang keempat, Allah sebut sini wala yas'alkum amwalakum. Tuhan kata faminkum yang bakhal. Ada di kalangan kamu orang yang bakhil. Maka sini Tuhan kata la yas'alkum. Aku tak minta hartamu. Macam mana kita nak jawab? Jawab dianya, Allah Ta'ala sudah menggalakkan manusia supaya infak fisabilillah. Untuk kita buat bekalan nak pergi berperang. Nak pergi berperang. Yang tu. Tapi hak sini la yas'alkum amwalukum. Aku tak minta harta kamu sekarang. Maknanya Tuhan kata dak ajakkan tu targhib. Siapa dia harta ada, siapa dia ada harta, silalah infak. Kalau tidak kamu rugi. Kamu rugi. Allahu Akbar. Ataupun ada juga yang mengatakan iklan ini bukan sekarang, untuk akan datang. Panjanglah huraian dia tu. Buatlah khulasah macam mana pun. Wallahu alam. Yang terakhir, ayat yang terakhir Tuhan kata, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Wa in tatawallaw, kalau kamu berpaling, tak mau juga infak, tak mau juga berdakwah, tak mau juga ajak orang kepada sunnah, tak mau juga berjihad, Allah ganti dengan orang lain. Allah. Ayat ini para jemaah sekalian, kata di para ulama, qad waqa'al ikhbar. Allah Ta'ala nyatakan khabar kepada kita, kuasa Allah menukar orang lain, tukar orang lain. Jadi orang yang tak setuju, pergi, mari orang lain pula. Islam ini akan didokongi oleh pejuang-pejuang yang ikhlas. Lari, orang lain mari. Mu tak tahu, mu tak mau ikut, tak apa, pergi kita mau bawa orang lain mari. Kata di Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, yastabdilu bihim man sya'a min ibadihi. Allah Ta'ala tukar orang lain. Fayaj'aluhum khairan min haula. Maka orang mari kemudian lebih baik daripada dulu. Macam tadi saya kata, orang-orang yang mengaji agama ni tak begitu minat dengan sunnah. Nak kempen puasa sunat pun tak apa semangat. Tak mari orang lain. Orang-orang agama ni tak berani nak lawan, bomoh-bomoh, dukun-dukun duk menipu orang. Tuhan tak mari. Puak-puak duk main internet yang pergi lawan tu bomoh. Pada dengan puak tu ya. Nak kata apa? Allahu Akbar. Jadi kita ingatlah, Islam ni bukan eksklusif untuk kita saja. Oh, saya belajar di pondok 30 tahun. Babo ni saya khatam belaka. Tapi kalau kita tak berjuang untuk menegak agama Allah, untuk kembalikan manusia kepada sunnah Nabi, Allah hantar orang lain mari. Agama ni bukan eksklusif untuk siapa, tapi dia eksklusif untuk orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Taala bi asma'il husna wa sifatihil ula. Allahumma ja'alna min ansari dinik. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadakal mu'minin. Ya Allah, jadikan kami, berikanlah pertolongan kepada kami supaya menjadi pejuang-pejuang yang menegakkan agamamu, yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memurnikan kepahaman masyarakat daripada kepahaman yang karut, daripada khurafat, daripada perkara bid'ah, daripada perkara mungkar. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah khatam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana cinta kami kepada Nabi, cinta kami kepada kalam Allah, cinta kami kepada Al-Quran. Ya Allah, rezekikan kepada kami semua para pelajar yang mengikuti kelas pengajian kita ni di alam nyata, di alam maya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kepahaman yang baik, kecintaan kami kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang menyebabkan kami dapat mendapat keampunan-Mu, mendapat keredaanmu, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamatlah kita suratul Muhammad. Besok kita sambung suratul Fathi, insya-Allah. Assalamualaikum.